Penyelidikan pembiakan ikan hiasan telah mula dijalankan di Pusat Penyelidikan Perikanan Air Tawar Batu Berendam Melaka semenjak tahun 1990. Tumpuan telah diberikan kepada pelbagai jenis ikan hiasan tempatan yang mempunyai nilai komersial seperti rasbora, bab dan pelaga. 1/3 daripada 282 spesies ikan air tawar tempatan adalah berpotensi untuk ikan hiasan. Ikan-ikan paya gambut atau blackwater fishes juga telah dikenal pasti berpotensi untuk dikomersialkan. Ekosistem paya gambut tidak begitu menarik kerana airnya berwarna kehitaman, tetapi pada hakikatnya menyimpan kepelbagaian biologi, flora dan fauna yang unik yang telah beradaptasi hidup semenjak berjuta-juta tahun lamanya. Malangnya, ekosistem ini sangat rapuh dan banyak ikan endemik tidak dapat berkembang biak akibat kawasan ini telah diteroka untuk pertanian. Bimbang Kepupusan Spesies Paya Gambut ini, PPPAT Glamilemi, telah mengambil inisiatif menjalankan penyelidikan semenjak tahun 2000 sehingga kerancangan Malaysia ke-9 bertujuan untuk mengkomersialkan spesies yang terdapat di sini. Satu ketika dahulu, kawasan perkampungan ini merupakan kawasan paya gambut yang tidak produktif. Kini, ianya menjadi sebuah perkampungan dan dipenuhi dengan pelbagai tanaman. Penerokaan ini telah mengakibatkan banyak spesies ikan paya gambut tidak lagi dapat membiak di kawasan ini. Lebih daripada 20 juta hektar paya gambut tropika terletak di Malaysia dan Indonesia. Ekosistem yang sentiasa lembap dan berair ini menyimpan sedimen termendap, mengandungi bahan organik dan nutrien yang diperlukan oleh hidupan di paya ini. Walaupun kurang sesuai untuk pertanian, tetapi ia berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida dari udara, menyimpan haba sekaligus memperlahankan pemanasan global dan sebagai takungan air penebat bencana banjir. PPPAT Glamilemi telah mengenal pasti lokasi pengumpulan sampel iaitu di hutan simpan paya gambut di negeri Johor dan Selangor. Untuk menangkap ikan ini, peralatan tradisional digunakan. Menangkapnya perlu berhati-hati. Sebarang kesilapan kecil akan mengundang musibah, menyebabkan kita terbenam ke dalam mendapan sedimen paya ini. Antara peralatan yang digunakan ialah tangguk yang diperbuat daripada rotan dan jaringnya dijahit tangan menjadikan alat ini sangat unik. Teknik menangkap ikan ini telah diajar oleh Encik Misman Basiran yang telah berpengalaman menangkap ikan hiasan di kawasan ini selama lebih daripada 10 tahun. Setelah mendapat khidmat nasihat daripada kaki tangan PPPAT Glamilemi berkaitan dengan bahaya akan kepupusan spesies ini, kini beliau telah menghentikan aktiviti ini dan mencari sumber pendapatan yang lain. Dia juga ada membiakkan spesies ini secara kecil-kecilan berhampiran rumahnya sebagai sumber pendapatan sampingan. Gambar-gambar seterusnya diharap dapat memberikan kesedaran betapa pentingnya menghargai khazanah alam yang dianugerahkan Tuhan yang boleh kita wariskan untuk tetapan generasi akan datang. Ikan biji durian atau coklat gurami merupakan ikan hiasan yang sangat cantik hanya ditemui di kawasan paya gambut ini. Sejenis ikan beta liar yang dikenali sebagai pelaga biru adalah spesies yang hampir pupus dan telah disenarai merah oleh IUCN sebagai spesies terancam yang perlu dilindungi. Ia merupakan spesies endemik di satu kawasan di selatan semenanjung Malaysia. Ikan yang dikenali sebagai pelaga merah ini juga merupakan spesies endemik yang juga disenarai merah oleh IUCN. Ikan pelaga hijau mempunyai mata yang bersinar berwarna kebiru-biruan dan sirip yang panjang, sesuai dipelihara di dalam tangki komuniti. Sejenis ikan seluang yang bersaiz kecil, lebih kurang 2 cm, berwarna merah dan sangat ideal untuk akuarium tumbuhan akuatik. Seluang merah ini pula sangat aktif dan sesuai dipelihara di dalam tangki komuniti. Ikan unik ini dikenali sebagai ikan jolong, mempunyai bentuk seperti buaya.
merupakan ikan pemangsa yang mampu membaham mangsanya seperti ular sawa. Sejenis ikan tiger barb yang mempunyai 5 jalur hijau berkilat hanya ditemui di kawasan perairan yang mempunyai pH air 3 hingga 4. Permintaan untuk pasaran ekspor bagi spesies ini sangat menggalakkan. Biasanya ikan yang ditangkap dari habitat semula jadi sangat sensitif. Ikan ini perlu dibawa balik segera ke PPPAT dengan cara membungkusnya di dalam beg plastik berisi gas oksigen. Untuk tujuan proses penyesuaian pada peringkat awal, air dari habitat asal digunakan untuk memeliharanya. Sementara itu, di PPPAT, tangki akuarium diisi air rendaman daun kering yang telah disimpan lama untuk menternak induk liar. Ikan-ikan ini diberi makan plankton sekerap 2 kali sehari. Ianya akan matang dalam tempoh 2 hingga 3 bulan selepas diternak di dalam tangki. Sebuah tangki akuarium berukuran 3 kaki panjang mengandungi air yang telah disimpan lama digunakan untuk tujuan pembiakan. Tumbuhan air dan tunggul kayu diletakkan di dalam tangki ini untuk memberikan tempat yang kondusif untuk ikan ini membiak. Pasang induk matang dimasukkan di dalam tangki pembiakan ini. Selepas seminggu dimasukkan di dalam tangki ini, ikan pelaga jantan akan membuat sarang buih. Pasangan tadi akan mengawan menghasilkan telur di celah-celah sarang buih. Induk jantan menjaga telur ini sehingga menetas dan anaknya boleh berenang. Selepas seminggu, anak ikan diberi makan plankton. Anak-anak ikan terus dipelihara selama 6 hingga 7 bulan sehingga matang. Ikan yang telah matang akan dilepaskan di tempat asalnya atau dibekalkan kepada pengusaha ikan hiasan yang berminat. Usaha ini dijalankan supaya pengusaha dapat membiakkannya sendiri dan ikan yang dipasarkan tidak lagi diambil dari habitat semula jadi. Di habitat semula jadi, setiap kali pembiakan hanya sejumlah kecil daripada anak ikan itu berjaya meneruskan kesinambungan hidup generasi seterusnya. Sekiranya kegiatan pengutipan ikan daripada habitat semula jadi ini berterusan, dikuatiri hazanah yang berharga ini akan semakin berkurangan dan akhirnya terus pupus. Oleh kerana itu, kesedaran perlu dipupuk di kalangan peminat ikan hiasan agar hazanah yang sangat berharga ini akan dapat terus wujud untuk tatapan generasi kita pada masa akan datang.